Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Normah binti Zakaria selaku pensyarah subjek kaedah penyelidikan dalam PTV. Semoga doktor sekeluarga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Siti Zahara binti Muhammad Zaini, Nur Suhaila binti Muhammad Suhaili dan Nurul Asma binti Yusof ingin membentangkan projek proposal PSM yang dipilih oleh kami iaitu IoT Smart Watering Plant ataupun sistem penyiraman pintar IoT. Seperti yang diketahui, Malaysia mempunyai ciri-ciri iklim yang suhunya seragam, kelembapan yang tinggi dan hujan yang banyak. Namun, apabila berdepan dengan fenomena El Nino ataupun kemarau yang berpanjangan di kawasan-kawasan tertentu, ini akan menjejaskan sistem pertanian. Oleh itu, sistem pengairan yang sistematik amat diperlukan bagi mengairi tanaman. Rentetan senario ini relevan dengan kehendak zaman. Terhasil sebuah inovasi tentang penyiraman secara automatik. Sistem penyiraman automatik adalah satu alat di mana kendalian operasinya dilaksanakan secara automatik. Tujuan utama penyiraman automatik dipilih sebagai tajuk kajian ini adalah kerana ia amat sesuai dengan kehendak zaman dan sistem ini dapat menjimatkan air. Namun, inovasi kian berkembang dalam menjadikan sistem ini tampak lebih canggih apabila mengaplikasikan Internet of Things di mana pemantauan dilakukan, pemantauan sistem pengairan dibuat dengan menggunakan telefon bimbit maupun tablet sahaja. Melihat pada skrin di atas, kumpulan kami telah menggariskan 3 penyertaan masalah yang terlibat dalam hasil kajian ini. Perhatian utama dalam membangunkan projek kajian ini adalah untuk menangani isu untuk mengekalkan pemeliharaan tanaman dalam kehidupan peladang maupun petani. Selain itu, sekiranya peladang gagal menyiram air secara berkala, terdapat kemungkinan kesuburan tanah terganggu dan berlaku pembaziran air. Dalam masa yang sama, penyiraman berlebihan membawa kepada kerosakan tanah dan tanaman. Potensi untuk kajian ini diluaskan pada sistem penyiraman adalah bagi merancang dan melaksanakan alat penyiraman yang mengendalikan proses penyiraman bersesuaian dengan kelembapan tanah yang diperlukan oleh tanaman. Kumpulan kami ingin menerapkan 3 objektif yang terbabit sepanjang melakukan kajian ini. Yang pertama, untuk membangunkan sistem pengairan tanaman secara automatik menggunakan IoT berdasarkan tahap kelembapan tanah. Selain itu, kajian ini dijalankan bagi menganalisis atau menilai tahap kelembapan tanah bagi proses pengairan. Seterusnya adalah untuk mengenal pasti reka bentuk sistem pengairan yang berkesan dengan jenis tanaman. Terdapat beberapa skop kajian yang diketengahkan bagi mengikut kriteria yang ditetapkan serta kesesuaian dengan spesifikasi sistem tanaman di Malaysia. Reka bentuk yang ingin dijalankan pada kajian ini tertumpu kepada sistem pengairan titisan di mana air akan dititiskan pada akar pokok. Di samping itu, jenis tanah yang digunakan penting bagi mencapai hasil yang maksimal seiring dengan keadaan iklim di Malaysia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya iaitu Nur Suhaila binti Muhammad Suhaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian dan Dr. Normah. Saya, Nur Suhaila binti Muhammad Suhaili, bernombor matrik DB180110, akan membentangkan bab 2 iaitu sorotan kajian. Di dalam bab ini terdapat 5 topik yang akan saya terangkan. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, sistem IoT. Yang ketiga, sistem automatik. Yang keempat, sistem pemantauan kelembapan tanah. Dan yang kelima, kajian model pembangunan produk. Pengenalan.
Sorotan kajian ini dibuat untuk mengumpulkan seberapa banyak maklumat ataupun pernyataan daripada dapatan kajian lepas berdasarkan skop pencarian untuk menyokong sesuatu objektif. Yang kedua, maklumat yang diperoleh akan dianalisis dan dibuat kesimpulan tentang sejauh mana sesuatu produk kajian itu telah dikaji. Dan yang ketiga, memberi langkah awal untuk mempelajari teknik dan kaedah oleh penyelidik terdahulu supaya dapat dijadikan rujukan untuk digunakan bagi menyelesaikan sesuatu masalah di masa akan datang. Seterusnya saya akan menerangkan sistem IoT. Okey, sistem IoT ini berfungsi dengan menggunakan internet di mana terdapat pengumpulan data di dalam cloud. Okey, manusia dapat mengawal objek-objek ini dari jauh tanpa menggunakan apa-apa peranti. Kita cuma perlu gunakan telefon je. Kedua, menghasilkan interaksi pada mesin yang disambungkan secara automatik tanpa bantuan manual dan batasan jarak. Dan ketiga, IoT ini menggunakan internet kerana berfungsi sebagai faktor penghubung antara interaksi dua mesin. IoT juga mengumpulkan data seperti suhu, kelembapan hujan, kelajuan angin, serangan makhluk perosak dan beban perosak. Maklumat ni akan digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diperoleh supaya mesin automatik itu boleh berfungsi. Sistem automatik. Okey, sistem automatik digunakan dalam projek kajian ini kerana dapat mengurangkan pembaziran sumber air kerana tanaman akan menerima air secara automatik apabila kelembapan tanah kurang. Okey, dikendalikan dengan bantuan model. Semua sistem diprogramkan di dalam satu microcontroller supaya dapat menguruskan tanaman. Yang ketiga, lebih seragam kerana sistem automatik diselaraskan dalam satu program. Dan yang keempat, menyediakan kelembapan yang tetap kepada tanah sebab program sebab sistem telah diprogramkan dan bila tanah mencapai kurang daripada sistem nak, dia akan automatikkan pengaliran air kepada tanaman. So dia dapat sediakan kelembapan yang tetap. Okey, seterusnya saya akan menerangkan sistem pemantauan kelembapan tanah. Okey, sistem pemantauan kelembapan tanah ini kita kaji berdasarkan projek-projek lepas. Saya mengambil rujukan daripada sistem pemantauan menggunakan blink dan pengendalian penyiraman tanaman jamur metod logika fuzi. Okey, kedua, sistem penyiraman tumbuhan automatik oleh Shib Viraj dan rakan-rakan pada tahun 2017 yang menggunakan Arduino dan sensor kelembapan dan juga motor pump. Yang keempat, sistem pengairan titis di mana sistem ini memastikan kandungan lembapan tanah tetap berterusan. Oleh itu, tanah dikekalkan secara berterusan dalam keadaan yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Seterusnya saya akan menerangkan kajian model pembangunan produk. Kita menggunakan 3 contoh model iaitu model Engineering Design Process EDP, model prototype dan juga model V. Bagi kajian ini kami telah menggunakan model prototype di mana reka bentuk prototype telah dianalisis dan dijalankan pelaksanaannya. Bila pelaksanaan iaitu simulasi telah dilakukan, baru kita akan bangunkan sistem untuk dikeluarkan sebagai produk. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Nurul Asma untuk membentangkan seterusnya. Terima kasih. Dalam bab ini membincangkan kaedah yang digunakan penyelidik semasa menjalankan penyelidikan atau prosedur untuk mendapatkan maklumat bagi mencapai tujuan penyelidikan. Kaedah dalam bab ini juga melibatkan penjelasan yang lebih luas mengenai bagaimana penyelidikan dijalankan. Di samping itu, data yang diperoleh dan dianalisis adalah untuk mendapatkan maklumat sebenar. Oleh itu, untuk menjalankan penyelidikan ini, penyelidik akan memastikan bahawa teknologi yang digunakan dapat dijalankan dengan lebih teliti dan berkesan dalam semua aspek. Antara isu yang dibincangkan dalam bab ini adalah kandungan yang berkait rapat dengan reka bentuk penyelidikan, objektif penyelidikan, lokasi penyelidikan, kaedah pengumpulan data serta kaedah analisis.
Seterusnya, reka bentuk kajian. Terdapat 5 fasa pelaksanaan mengikut model prototipe yang akan membantu pekaji menguruskan projek dengan lebih teratur. Pertama iaitu fasa perancangan. Fasa perancangan adalah fasa bagi pengkaji mengenal pasti masalah yang berlaku melalui pemerhatian dan membuat penambahbaikan kepada masalah tersebut. Pemilihan tajuk akan dibuat setelah mengkaji mengenal pasti tujuan dan juga sasaran. Pada fasa analisis pula, perkara yang perlu dipertimbangkan adalah pemilihan perkakasan dan perisian berdasarkan kajian yang telah dibuat dan sesuai untuk digunakan. Fasa ini dianggap penting bagi prototipe yang dibangunkan agar menepati kriteria masalah yang dikaji. Yang seterusnya, selepas fasa analisis dijalankan, bagi mendapatkan gambaran awal perkakasan kajian, maka fasa reka bentuk akan dijalankan. Penambahbaikan yang akan dibuat perlu disesuai dengan lokasi dan jenis tanah yang digunakan. Dalam fasa ini pula, semua lakaran yang dibincangkan dalam fasa reka bentuk akan mula dibangunkan dalam fasa prototipe. Lakaran tersebut termasuklah reka bentuk data, reka bentuk perkakasan dan reka bentuk sistem ini akan dijalankan iaitu pada lokasi pertanian. Dan terakhir, setelah mencapai fasa ini, satu proses pengujian dilaksanakan bagi mendapat maklum balas tentang kajian yang telah dikaji. Bagi justifikasi pemilihan metodologi pula, seperti yang telah dinyatakan, kajian ini telah memilih untuk menggunakan model prototipe. Untuk mengembangkan sistem ini, model prototipe dipilih untuk merancang pangkalan data. Prototipe adalah proses yang membolehkan pembangunan sistem merancang model perisian. Ia perlu diperkembangkan secara berterusan dan pantas agar pengguna dapat meneliti dan mengubah hasilnya mengikut kehendak mereka sendiri. Ciri ini penting kerana keperluan atau reka bentuk perlu dikaji berulang kali untuk memastikan bahawa pembangunan, penggunaan dan pelanggan mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang diperlukan dan apa yang sedang dibincangkan. Matlamat utama adalah untuk mengurangkan risiko dan ketidakpastian dalam pembangunan. Bagi subtopik terakhir iaitu keperluan perkakasan dan perisian. Dalam pembangunan, sistem memerlukan perkakasan dan perisian yang sesuai untuk menggalakkan sebarang masalah timbul semasa proses kajian sedang dibangunkan. Yang pertama iaitu model Wi-Fi ESP8266 menumpukan protokol TCP/IP di mana dapat memberikan akses mikrokontroler ke rangkaian Wi-Fi. Malahan, model ini mampu mengawal aplikasi atau membuatkan semua fungsi rangkaian Wi-Fi dari pemprosesan aplikasi lain. Yang kedua iaitu sensor inframerah pasif atau dikenali sebagai Passive Infrared Sensor (PIR), mengenali cahaya inframerah yang dipancarkan dari objek berdekatan. Sensor ini digunakan dalam kajian ini untuk mengesan serangga perosak atau ulat yang mengganggu tanaman. Yang ketiga iaitu sensor kelembapan tanah, berfungsi untuk merasakan kandungan kelembapan tanah. Ia mempunyai 2 konduktor yang dipisahkan oleh jarak yang pendek yang biasanya disebut sebagai elektron. Yang keempat pula iaitu kegunaan modul relay penting bagi menjalankan sistem automatik dalam sesebuah rekaan. Dalam erti kata lain, relay digunakan sebagai suis yang dikendali secara elektrik. Dan yang terakhir iaitu motor DC adalah sejenis motor berputar yang mengubah tenaga elektrik DC menjadi tenaga mekanikal. Ianya berfungsi untuk mengubah arah arus secara berkala pada bahagian motor. Pam motor DC pada dasarnya adalah motor DC yang digunakan untuk mengedarkan air. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.